Kalau ditarim masuk 1 Rabiul Awal, di setiap rumah akan dibaca Syama'il Muhammadiyah 1/30, dibaca pada anak isteri. Habis satu kitab ni, khatam kitab, baca yang lain, sehingga rumah mereka hidup dengan maulid tiap-tiap malam, burdah tiap-tiap malam, bacaan hadis Syama'il tiap-tiap malam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Malam ni kita belum masuk lagi satu Rabiul Awal, silap maklumat. Itu mungkin ditarim, macam mungkin kita ditarim lah ni. Dia Allah Muhammad hari ni 30 malam 30 Safar, dan esok malam bertepatan dengan malam Jumaat akan masuk 1 Rabiul Awal. Kalau di Kota Tarim ini menyambut bulan kelahiran Nabi ini bukan pada hari 12 Rabiul Awal, tapi dibuat sejak 1 Rabiul Awal sampai habis Rabiul Awal. Lebih-lebih lagi lah pada 12 Rabiul Awal. Pandangan masyhurnya mengatakan Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal. Dan ada pandangan mengatakan 7 Rabiul Awal. Yang terbaiknya apa? Sambut 1 sampai semua habis, sampai 30 Rabiul Awal. Dan mulianya Rabiul Awal ini kerana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padanya. Dan buatlah persediaan hati kita untuk menyambut Rabiul Awal dengan kita mengeluarkan segala kebencian pada kaum muslimin mukminin. Keluarkan dalam hati kita hasad dengki sama kita, keluarkan dalam hati kita dendam, keluarkan semuanya, kerana hati yang bersih akan menjadi tempat yang suci dan bersedia untuk menerima anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kata Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, kata dia bagaimana kamu itu Allah senang nak dilimpahkan dalam hati kamu itu, nak terbuka hijab, nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dalam hati kamu itu masih lagi mempunyai najis-najis kelalaian, dipanggil apa, ataupun janabah ghafalat, iaitu dipanggil apa, benda yang tidak suci. Yang dimaksudkan tidak suci ini adalah kelalaian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kata-kata Imam Ibn Athaillah, akan kita sebut yang ni, kata-kata yang lain. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dan kita Hikam, kata dia, kurniaan Allah kepada kamu itu mengikut persediaan kamu. Sebersih mana hati kita, sebesar itulah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nak banyak anugerah Allah SWT, maka banyak akan bersih hati lah. Siapa nak dia dapat seluas-luasnya rahmat dan anugerah Allah ma'rifat, maka luaskan hati dia dengan Allah SWT, kesucian dan juga sifat-sifat yang mulia. Makin bersihkan jiwa, makin banyak anugerah Allah. Anugerah Allah mengikut persediaan hati. Makin besar hati kita, makin besar anugerah Allah SWT. Di antara anugerah Allah yang sangat besar pada kita ini adalah Allah masukkan dalam hati kita ini mahabbah pada Nabi SAW. Kerana dia adalah suatu sifat yang dapat menyempurnakan iman. Tak akan sempurna iman kita kalau tidak ada perasaan cinta pada Nabi SAW. Selagi mana belum timbul cinta Rasulullah dalam hati, rindu Rasulullah, semangat untuk ikut sunnah Rasulullah, selawat kata Rasulullah, nak menghayati kehidupan Rasulullah, selagi belum ada perasaan-perasaan ini, belum sempurna iman kita. Bila belum sempurna iman, tidak boleh masuk syurga Allah SWT. Kerana syurga hanyalah menjadi tempat bagi orang yang sempurna, insan kamil. Allah. Kerana syurga itu sempurna, nikmat yang sempurna, maka yang masuknya sempurna. Dan sempurna itu dengan cinta, mahabbah, bukan dengan amal yang banyak. Tetapi amal yang banyak itu tetap kita perlukan, kerana ada bekalan untuk ke akhirat. Cumanya untuk Allah senang, kita ini mencapai kedudukan sisi Allah, dapat ridha Allah yang besar, adalah cinta mahabbah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi siapkanlah hati kita untuk menerima anugerah Allah, iaitu Allah senang, sifat yang suci, iaitu mahabbah, cinta pada Rasulullah, cinta pada Allah SWT. Dan jadikan bulan Rabiul Awal ini yang akan masuk ini adalah bulan yang kita memperbaharui semangat kita untuk mengikuti Nabi, mencintai Nabi, perbanyakkan selawat kata Nabi SAW. Di Tarim itu kalau masuk 1 Rabiul Awal macam pesta, macam hari raya, macam tiap-tiap hari raya. Kenapa? Mereka menzahirkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi SAW. Kerana nikmat paling besar Allah pada kita semua adalah lahirnya Rasulullah, dan kita menjadi umat Rasulullah.
Dan nikmat Allah yang besar ini Allah suruh kita bergembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah dengan nikmat kurniaan Allah dan juga rahmatnya kepada hamba-hambanya itu kita semua, Allah perintahkan Rasulullah untuk sampaikan falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Bergembira dengan nikmat Allah adalah suatu ibadah kepada Allah SWT. Allah suruh ibadah. Bergembira dengan lahirnya Nabi, bergembira dengan bulan kelahiran Nabi, itu ibadah kepada Allah SWT. Allah suruh falyafrahu, gembira. Dan bagaimana untuk zahirkan kegembiraan? Orang Tarim mereka berlampu raya di rumah mereka kalau main Rabiul Awal. Macam sambut raya, berlampu di setiap qaryah, kampung-kampung. Mudah-mudahan nanti kampung kita macam tu, macam Tarim, masya-Allah. Setiap kampung ni, contohnya Stali, Ayam Putih, depan nak masuk kampung mereka akan booking rentang tinggi sana, tulis love Muhammad, mahabbatur Rasul, tulis Muhammad, batu love, tulis selamat menyambut bulan kelahiran Nabi. Kita lalu tu kain rentang ni. Dan di rombak depa tu depa akan buh besar-besar lampu. Itu khas Rabiul Awal. Dia buat satu macam besi tu, lepas tu dia buat lampu. Dia tulis sallu ala nabi. Besar-besar. Pak senang. Kalau kita nak buah tang mana? Buah tang Pak Su dia punya burger. Kan orang lalu tu. Tu macam pusat, dia panggil apa? Jantung tongkayak situ. Semua tok ayah kita semua di Pak tu lah. Tok ayah tongkayak kita. Semua orang-orang veteran kita, orang yang utama-utama di tongkayak ni, situlah tempat. Di pusat tu, masjid pusat di situ. Makan minum pusat di situ. Semua di situ. Nak bincang nak masyarakat semua situ. Dan memang seronok pun lepak di situ. Kita pun bisa duduk semua sama-sama kawan semua di situ, seronok. Pusat tongkayak. Angka pusat tongkayak itu sepatutnya kita buh besar-besar sallu ala nabi. Supaya orang nak pergi kedai makan, Allahumma salli ala Muhammad. Orang sallu ala nabi, selawatlah kata Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Orang lalu nak kona di simpang tongkayak tu, Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang buat tu dapat pahala. InsyaAllah kalau boleh kita buatlah. Tang ruang nak masuk ni fakhrul wujud. Itu Ayi dia kena fikir esok nak buat apa ni. Sedia orang masuk di kita punya darsa ni, kita ada lampu, boleh sallu ala nabi, itu selawatlah kata Nabi. Kerana nak ajak orang perbanyakkan selawat ni bulan kelahiran Nabi SAW. Itu dia panggil nak menzahirkan kegembiraan. Allah suruh zahirkan kegembiraan. Cara macam mana? Berlampu macam tu, bukti rentang. Orang tongkayak dulu, orang tongkayak zaman Pak Man Imam dulu, saya pun terlibat juga dengan Rasul dulu, cik-cik dulu. Kita buat apa? Belarak. Nyok Sali, dia belarak bila Nyok Sali. Yang tongkayak naik van pergi ke berhimpun di Medan Kota. Dari mana, lorong mana lagi. Semua ni belarak akan bertemu nanti lebih kurang di dekat sini, dekat depan Medan Kota sikit. Lepas tu semua grup-grup ni, surau grup-grup itu akan masuk belarak, kompang, sambil selawat pada Nabi SAW, sampailah ke Masjid Ihsan. Itu yang dibuat untuk apa? Untuk ibadah pada Allah SWT. Ibadah apa? Gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Allah suruh. Nikmat kurniaan Allah itu Nabi Muhammad SAW. Dan ini dibuat oleh ulama-ulama terdahulu, sejak dahulu lagi, ratusan dulu lagi. Dan dibuat di Mekah. Kita nanti buat insya-Allah. Sini buat insya-Allah. Kita belarak mana? Daripada pintu depan ni pergi belakang. Ada masalah apa? Buat datang buat bodoh ya. Allah SWT. Okey ya. Ataupun kita belarak daripada pintu ni, pergi ke tepi ni, ke depan ni. Masuk di belakang. Boleh? Dalam kawasan kita. Macam tu. Belarak kalau 2-3 orang tak apalah. Dah PKP kan. Okey ya. Jadi tak apalah, belarak kita tak tepi dulu. Nak cerita apa? Tunggu je Saleh dia cerita. Tunggu Saleh ni duduk di Mekah sejak budak lagi lah. Dia diambil oleh seorang Tok Bu jadi anak angkat lah. Dia duduk sana. Cik lagi duduk di Mekah. Dia duduk di Mekah ni zaman-zaman Mekah belum lagi ditakbir oleh dan dikuasai oleh fahaman-fahaman Wahabi. Dia masih lagi fahaman itu okey lagi lah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah boleh mengajak di tiang-tiang masjid dan sebagainya. Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kata Tunggu Saleh, dia ada waktu tu. Lemai malam bulan Maidul Rasul 12 Rabiul Awal, ulama-ulama di kota Mekah dan orang Mekah akan berhimpun di luar, dipanggil Masjidil Haram tu, di luar berhimpun ramai, belarak sambil selawat ramai-ramai dengan kain rentang semua sampai dalam Masjidil Haram sambil selawat Allah sallu ala nabi Allahumma salli ala sayyidina. Bila masuk di dalam Mekah, dalam Masjidil Haram, akan dijamu pula makan. Jamu makan. Dia panggil menzahirkan kegembiraan, di antaranya adalah menjamu makan.
sembelih kambing di Madinah Rasul. Kenapa? Niat aku nak gembirakan orang yang hadir majlis Madinah Rasul. Gembira, kenapa? Nikmat Allah pada kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh falyafrahu. Apa saya menggembirakan hati kita? Menzahirkan kegembiraan dengan nikmat Allah yang besar ni Nabi Muhammad. Semua itu dikira ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, selagi tidak melanggar syariat. Itu difahami oleh ulama-ulama kita. Ada semua dia bahas ikut lain. Oh, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Yalah, Allah SWT memang Madinah Rasul secara dia panggil apa, sambutan itu memang Nabi tak buat. Tetapi ada sandaran daripada hadis Nabi. Sandarannya apa? Para sahabat tanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, su'ilaan saum yaumil itsnain." Ditanya kepada Rasulullah tentang saum, iaitu puasa hari Isnin. Nabi kata apa? Kenapa aku puasa hari Isnin? Kata Rasulullah, "Dzaka yaum wulidtu fih." Itulah hari aku dilahirkan dalamnya, padanya. Maka aku sambut setiap hari Isnin itu dengan apa? Dengan puasa, supaya aku ingat bahawa Allah telah lahirkan aku ke dunia. Itu nikmat anugerah Allah yang besar pada aku dan juga pada umat ni. Nak ingat nikmat Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah dengan puasa. Nabi SAW. Nabi sambut hari kelahiran tiap-tiap minggu, bukan setahun sekali, tiap-tiap minggu terus. Setahun sekali. Allah SWT. Nabi tiap-tiap minggu. Ada orang kata, tu awak tak puasa, Nabi puasa. Ulama menjawab, Allah SWT, untuk menzahirkan kesyukuran kita pada Allah, ketaatan itu pelbagai. Boleh dengan menjamu makan, boleh dengan solat, boleh dengan zikir, boleh dengan apa-apa saja diridai oleh Allah Subhanahu. Cuma puasa yang Nabi buat itu salah satu daripada ibadah yang menzahirkan kesyukuran. Kita nak buat majlis ilmu pada 12 bulan awal, itu pun ibadat. Allah suruh kita mengaji, Allah suruh kita kenal Nabi dan sebagainya. Untuk sempurnakan iman kita, cinta, mahabbah, maka itu termasuk kesyukuran juga. Ibadat itu tanda kita syukur pada Allah. Jamu orang makan apa semua, boleh terbuka luas pintu cara nak menzahirkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu Jadi sediakan hati kita, banyakkan selawat pada Nabi SAW. Ada setengah ulama mengatakan, aku bila datang Rabiul Awal, aku lebih seronok untuk banyakkan selawat pada Nabi SAW. Akan banyak, akan gembira. InsyaAllah buat yang tu. Hidupkan rumah kita, hidupkan. Kalau ditarim masuk satu Rabiul Awal, di setiap rumah akan dibaca Syama'il Muhammadiyah 1/30. Dibaca pada anak isteri. Habis satu kitab ni, khatam kitab, baca yang lain. Sehingga rumah mereka hidup dengan maulid tiap-tiap malam, burdah tiap-tiap malam, bacaan hadis Syama'il tiap-tiap malam. Sehingga mereka ni kalau sebut nama Nabi Muhammad teriak menangis kalau Rabiul Awal. Ni bulan nak perbahari cinta pada Nabi SAW. InsyaAllah kita baca Syama'il tiap-tiap hari di sini. Kita baca selawat tiap-tiap hari di sini insya-Allah sepanjang Rabiul Awal. Okay, ya. Kita buat hidup ke rumah kita. Bila mai Rabiul Awal, kita akan tengok ahli tarim lebih kuat makan sunnah. Lebih kuat lagi. Allah SWT. Habah cinta mereka pada Nabi SAW. Mereka akan buat maulid pada waktu pagi. Mereka akan buat maulid, baca selawat pada waktu petang. Bahkan sebelum tidur. Syama'il baca. Setiap orang di Kota Tarim, dia akan ada satu kitab bila masuk satu Rabiul Awal. Kitab apa? Kitab Syama'il. Masing-masing berazam, bulan ni aku pegang ni sampai khatam. Masing-masing nak cinta, nak zahirkan cinta, habah pada Nabi SAW. Dan itulah inti agama ini, mahabbah, cinta pada Allah dan Rasulnya. Inti agama ni. Tanpa cinta kita tak mampu nak beragama secara sempurna. Berat kita ni. Ya. Terus kita pergi pada kitab kita. Maka terbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Itu kita habaq tiap-tiap hari 1000. Bila masuk satu Rabiul Awal, kalau boleh 2000 ke atas, 2000 ke atas, 2000 ke atas, insya-Allah. Baru betul-betul rasa tu sambutan hari kemeriahan, kesyukuran kita di atas lahirnya insan yang sangat agung, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Di Tarim macam tu juga apa yang dibuat di tanah Melayu. Tarim bila masuk Rabiul Awal, sambutan Maulid Rasul ni akan ada perarakan ribuan orang di jalan-jalan. Orang yang tang. Sambil ada gendang selawat pada Nabi SAW. Kita ni banyak adat kita ikut Tarim. Kenapa? Dipanggil apa? Hadramut, daripada Hadramut lah, pendakwah daripada sana lah yang Islam kan sini. Kita orang tanah Melayu. Adat kita banyak ikut mereka. Kita ingat belarak tu, kita ada orang kata belarak ni bid'ah orang Melayu buat. Asal kata orang Melayu? Ulama-ulama terdahulu sejak di Mekah, di Yaman buat semua. Inilah lambang Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini lambang mahabbah pada Rasulullah. Ta'zimkan Rasulullah itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Menghina Rasulullah, merendahkan Rasulullah, tak peduli Rasulullah, itu bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan, kenapa nak sambut? Nabi dah mati dah. Tak ada kaitannya apa-apa. Nabi dah mati dah. Tak ada adab dengan Nabi SAW. Sedangkan kita ikut sahabat. Bagaimana
Kita belajar pada sahabat bagaimana memuliakan Rasulullah SAW. Sahabat ni Nabi bila ambil wuduk, ditahan wuduk Nabi minum. Semua kau takzim pada Nabi SAW. Okey ya. Allah senang. Kita hanya nak selawat yang ramai. Sahabat buat lebih lagi, takzim memuliakan Rasulullah SAW.